Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Kak Ing dah sound check dah lihat di Facebook tadi. Alhamdulillah, suara ada dan juga visual pun ada. Harapnya orang lain pun jelas, terang, tak tak ada sebarang gangguan lagi. Semoga semua juga sihat dalam keadaan selamat. Hari ni kita bersama kan masa kita dah berubah masa kepada pukul 9 malam setiap Jumaat. Dulu kita 9.30 tau. 9.30 malam setiap Jumaat juga. Dan Alhamdulillah live Aimaisarah ini sudah berlangsung hampir setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan kita dah pun melaksanakan live ni sejak daripada PKP, sejak daripada tak boleh ada sebarang program buku. Jadi kita letakkan priority untuk setiap minggu mesti juga dapat masa 1 jam untuk bercakap tentang buku, industri, Blinkbook atau perkembangan Kak Aimaisarah. Jadi Alhamdulillah minggu ni adalah minggu yang kita dah letakkan jadual untuk kita bedah buku. Kita nak foto-foto ngisi dia dan kita nak lihat tentang e-buku Faktapedia. Yang Faktapedia yang ini memang antara yang favorite Kak Ain. Sebelum ni kita dah buat Faktapedia Mumia dan Faktapedia Piramid. Dan ramai yang bagi feedback kata, wah baru tahu info ni, sangat bermanfaat. Dan minggu lepas juga kita dah buat resensi e-buku bersama Abang Iwan Riz, cerita tentang travelog, cerita tentang pengembaraan, kemudian cerita tentang lebih spesifik lagi pengembaraan ke Bali, Indonesia dan juga Melbourne, Australia. Dan Abang Iwan Riz juga ada berikan tips-tips. Tips-tips untuk apa? Untuk siapa-siapa yang nak belajar luar negara. Apa laluan dia, roadmap dia kena nampak. Sebab kalau kita nak pergi macam, kita nak balik kampung kan, kita nak balik kampung Ipoh. Kita kena buka dulu peta kita. Nak lalu lebuh raya ke, nak lalu jalan lama ke, itu yang antara minggu lepas sangat bermanfaat sesi kita bersama Abang Iwan Riz. Okey, siapa yang ada? Ada 17 bersama-sama Kak Aimaisarah. 17 orang yang live bersama Kak Aimaisarah hari ni. Boleh perkenalkan diri? Kak Ibu nak baca-baca nama, nak berkenalan-kenalan. Ada Cik Puan Maimunah Muhammad. Assalamualaikum. Siapa-siapa yang daripada sekolah mana, daripada negeri mana, inilah ruang dan peluang kita. Kalau ada guru GPM, guru perpustakaan dan media, kalau ada mungkin adik-adik daripada sekolah yang pernah Kak Aimaisarah pergi program Jajah Sekolah, jom mari kita berkenal-kenalan dan juga sama-sama di ruang Facebook ini 1 jam sahaja, 1 minggu sekali sahaja kan. Okey, sepatutnya minggu ini adalah minggu bersama Kak Rashila Nur Ain. Kalau ikutkan jadual Kak Aimaisarah, kita dah letakkan Kak Rashila Nur Ain yang akan bercerita resensi buku, bedah-bedah buku, e-buku tentang dokumentari atau biografi BTS dan juga Blackpink. Memang Kak Ain pun tertunggu-tunggu juga, seronok sangat nak dengar tentang kejayaan yang mengatasi Hollywood kan, satu-satunya artis yang paling ramai pengikut Lisa Blackpink di social media. Jadi ada pelbagai success factor. Kita tak nak cerita tentang hiburannya, kita nak cerita tentang success factornya. Bagaimana keberjayaan, apa faktor-faktor yang menyumbang kepada kehebatan mereka. Jadi Kak Aimaisarah memang dah jemput Kak Rashila, tetapi Kak Rashila Nur Ain hari ni cucuk booster. Jadi kita tak nak kita risau sangat kalau dia demam, dia pening kepala, dia tak sihat. Jadi kita beri dia rehat. InsyaAllah dalam masa 2 minggu lagi kita akan bedah resensi bersama dengan Kak Rashila Nur Ain pula. Okey.
kita ada Puan Muslihah. Puan Muslihah juga kita akan panggil untuk resensi e-buku. Puan Muslihah ni dia tulis cerita yang complicated, yang sci-fi, yang siapa-siapa yang suka cerita-cerita yang terfikir-fikir. Andai kan, kalaulah mentari ni tak ada kan. Jadi Puan Muslihah tulis buku Andai Mentari Terpadam, Andai Andai Bumi Hancur, Andai Remaja Jadi Angkasawan, ada pelbagai cerita. Nanti insyaAllah ada sesi bersama Puan Muslihah. Kita ada Nur Syafiqah. Syafiqah dari Negeri Sembilan. Allahuakbar. Negeri Sembilan ni HQ ataupun pejabat Bling Book dinilai di daerah Nilai Negeri Sembilan. Jadi Kak Ain jarang juga dapat turun ke pejabat. Produksi buku, kalau Kak Ain menulis, Kak Ain menghasilkan karya, Kak Ain edit cerita, Kak Ain tengok production, semuanya berlaku di sini. Kak Ain di Markas Bling Bukit Jalil. Tapi kalau store buku kita banyak dekat mana, ada stok-stok semua dekat mana, di Nilai Negeri Sembilan. Jadi Syafiqah pun dari Negeri Sembilan kan. Okey. Sebelum Kak Ain meneruskan, kita check lagi sekali sebab Kak Ain ni risau juga. Line kita ni ada 2 faktor kan. Kadang-kadang faktor daripada Kak Ain Maisarah juga. Semua orang boleh tak bagi bantuan pada Kak Ain, bagi tahu visual clear tak, suara clear tak? Sebab kat sini ada macam waiting signal. Kenapa ni? Boleh bantu Kak Ain? Visual clear tak? Dan juga visual clear tak, suara clear tak? Kak Ain nak tahu sebab dekat sini ditulis waiting signal pula. Okey, clear. Okey, Cik Sumi Akira kata clear. Okey, thank you. Okay, itu saja yang Kak Ain perlukan. Okey, kita akan mulakan hari ini dengan bedah e-buku. E-buku ni ramai sangat yang cakap, alah saya bukan lagi pelajar sekolah Kak Ain, macam mana nak dapatkan? Okey, kita eksklusif. Sekarang ni ada 200 e-buku Rock Maya Bling yang kita berikan langganan lesennya untuk dibaca oleh pelajar sekolah. Sekarang ni dah ada 600 sekolah yang melanggan. Jadi alhamdulillah Kak Ain seronok sangat bila kita dapat lihat data eyeballs ni maksudnya mata-mata yang membaca ni kan. Eyeballs, data yang membaca ni sudah pun 890,000 kali dibaca. E-buku ada 200 tajuk, di dalam tu dah 890,000 kali dibaca oleh pelajar-pelajar sekolah, daripada 600 sekolah. So ada sekolah yang sekolah kurang murid, dia kecil kan, ada dalam 100-300 orang. Tapi ada sekolah yang besar, kapasiti sekolahnya 1,000 murid, 1,800 murid. Jadi kepelbagaian ini membuatkan pada hujungnya data yang kita kumpul sudah ada 890,000 mata-mata, eyeballs yang sudah membaca. Jadi kami daripada pihak Bling ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada semua yang dah membaca, dan kepada yang tak baca lagi ataupun dah tak sekolah lah Kak Ain kan. Tapi macam mana nak dapatkan? InsyaAllah oleh sebab permintaan ini kita sedang package kan e-buku ini menjadi siri, dan kita akan jual mengikut 10 siri, tapi belum lagi dibuka dan kita akan buatkan dalam bentuk affiliate. Jadi itu pun insyaAllah sedang dalam perancangan. Tapi buat sementara ini hanya khusus eksklusif untuk langganan sekolah-sekolah sahaja. Tapi dalam mungkin 2 minggu lagi kita akan siapkan sistem untuk orang perseorangan pun boleh langgan juga dan baca e-buku Bling. Sebab memang sangat-sangat menarik. Contohnya yang minggu ni kita nak bedah. Kita tengok sama-sama. Kak Ain akan share screen. Share screen Kak Ain ni. Kita nak tunjukkan bagaimana mudahnya experience, pengalaman membaca e-buku. Dan kalau nak tahu pada Kak Ain, this is the next best thing yang kita perlu adapt. Kita perlu adaptasi diri kita. Memang kita suka buku fizikal, Kak Ain pun suka buku fizikal kan. Tapi pada masa hadapan oleh sebab environment factor kan, orang kata tak environment
friendly lah. Buku ni kena tebang pokok, kena buat kertas, kena cetak. Jadi perkara-perkara tersebut membuatkan pergerakan ke arah e-buku ini lebih kuat lagi. Dan juga zaman sekarang ni ketidaktentuan sekejap kita ada kes yang tinggi, sekejap kita ada cetusan peperangan macam Rusia versus Ukraine. So itu semua membuatkan ketidaktentuan yang memerlukan kita di mana-mana pun, yang di mana kita ada gadget, di mana kita ada peranti, kita boleh membaca. Jadi itulah usaha daripada Kak Ain, daripada Blink Book, daripada pengkarya-pengkarya Blink untuk memastikan capaian bahan bacaan ni berlaku di mana-mana, tak kira masa, tak kira lokasi, walaupun tak boleh pergi perpustakaan fizikal, walaupun kedai buku tak boleh buka sebab PKP, walaupun tak dapat buku fizikal, kalau ada phone, kalau boleh main Roblox, kalau boleh tengok TikTok dan Instagram, mengapa tidak ambil masa 10 minit setiap hari untuk membaca dan masukkan input-input baru dalam minda. Itu yang kita nak. So macam hari ni, input baru kita nak bedah resensi 2 e-buku bertajuk Faktapedia tentang kelahiran dan Faktapedia tentang kematian. Ini antara yang Kak Ain suka sangat sebab banyak sangat info-info menarik yang Kak Ain dah gather, Kak Ain dah kumpulkan dalam 2 e-buku ini. Okey, kita share screen dulu. Alright. Kak Ain akan share daripada yang ini dulu. Okey. Okey, boleh tak nampak share screen daripada Kak Aimaisara? Boleh bantu Kak Ain tunjukkan thumbs up, nampak screen, boleh komen sikit. Okay. Alright, okay. Puan Ami Hashim, Assalamualaikum, dah masuk Puan Ami. Puan Ami pun akan jadi salah seorang yang akan bedah e-buku bertajuk Dari Seram Dirasuk. Kisah benar yang berlaku di asrama. Jadi kita memang tunggu-tunggu masanya. Nanti kita sedang aturkan jadual. Kemudian kita ada Cik Puan Rolin Abdul Rashid cakap clear. Thank you. Aisyah Ain. Nama pun Ain. Aisyah Ain cakap nampak. Farhaz Zufaira kata nampak. Yes. Nurzawani bagi thumbs up. Okay. Jom kita mulakan. Okay. Farish Lukman baru nak bersama kita. Assalamualaikum Farish. Jom kita mulakan. Sesi bedah buku. Sumi Akira kata love Kak Ain dari sejak novel Impiana. Ya Allah Akbar. Sumi, Kak Aimaisara sedang masuk gua. Kita sedang siapkan Impiana version 2022. Kita kompilasikan semua Impiana ni jadi novel tebal dan Kak Ain tambah depan dia dan belakang dia untuk menutup cerita tentang syarikat Impiana, siapa dalang dia, siapa Yusuf Taha dan juga beberapa watak-watak yang waktu dalam Impiana 1 sampai Impiana 4 tak berapa diceritakan. Jadi tengah masuk gua, belum siap, selalu rasa, ya Allah, berikanlah Kak Ain cuma doa, ya Allah, berikanlah kemudahan, ya Allah, Rabbi Yasir wala tu'asir. Sebab Impiana ni macam beban batu yang sangat berat. Kalau bila Kak Ain buka je memang Kak Ain apa orang kata sekarang ni tertekan memang tertekan sikit. Tapi InsyaAllah kita sedang usahakan. Kak Ain mula-mula hari tu kata 5 Mac untuk birthday tapi nampak tak dapat. Dan Kak Ain pun tak nak keluarkan benda yang tak best kan. So Kak Ain kata insyaAllah kita cuba untuk bulan Mac dan insyaAllah nampak macam Allah dah beri jalan, peluang, ruang dan juga kemudahan. Itu yang penting. Bila penulis ni sebenarnya dia boleh jadi sangat susah. Dia boleh jadi macam stuck idea. Dia boleh jadi macam, ayat ni tak sedap. Patah balik. Ayat ni tak sedap, padam. Tapi dia boleh jadi malam yang kita buka tu, okey je. Macam, bestnya, sedapnya cerita ni. Sampainya ayat ni kan. Dia boleh jadi macam tu. Jadi, selalu apa-apa pun nak menulis ni, kita kena banyak berdoa. Dan itu yang Kak Ain sedang doa untuk Impiana. Kompilasi Revamp 2022 dipermudahkan. Okey, Sumi. Iklil, hai Iklil. Cakap baru balik kerja. Ya Allah Akbar, semoga dipermudahkan kerja Iklil. Okey, jom. Kita nak mulakan dan dalam semua orang dalam keadaan selamat kan? Hari ni hari yang ada gempa bumi.
kes pun ada puluh-puluh ribu. Risau kan? Risau. Tapi tak apa. Kita tahu Allah akan beri yang terbaik. Yang penting kita usaha, jaga SOP, sanitize selalu, jauhkan daripada tempat orang ramai. InsyaAllah kita akan terlindung. Okey, ini adalah orang panggil kalau buka sekolah masing-masing kan, minta ni link daripada guru GPM masing-masing ni. Nanti dia akan bagilah sekolah Sri Kantan.rockmaya.com, sekolah Sultan Ismail.rockmaya.com. Ada yang bagi macam akronim aja, SSBN.rockmaya.com. Jadi ikut kepada link masing-masing dan terus boleh login. Kak Ain kata dengan guru-guru GPM kalau boleh elakkan daripada password sebab nanti darjah 1 minta password dengan kita kan, nanti mereka lupa dia ketuk pintu nak minta password, cikgu saya lupa kan. Jadi memang kita tak nak password supaya semua senang baca. Okey, hari ni adalah Faktapedia. Ini antara Puan Mus, buku Puan Mus. Kejap ya, Faktapedia. Manusia tertua. Tentang kelahiran dululah. Kita manusia ni tentulah akan lahir dulu. Kan, kemudian berfasa-fasa. Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan meninggal dunia. Jadi kita mulakan dulu dengan Faktapedia tentang kelahiran. Okey, ini adalah tajuknya. Dan ini adalah cover. E-buku pun sama je macam buku fizikal, sama sangat. Dia masih lagi ada muka hadapan Faktapedia ni, tajuk kan. Kemudian dia ada tulis e-book terbitan Blink. Dan kat sini kalau boleh nampak, dia dah tulis ni. Pembacanya boleh dibaca oleh semua umum. Kita macam Kak Ain dan Tuan Amal, CEO Blink, kita kata kita nak letakkan laras usia. Kalau pembacaan tersebut untuk sekolah menengah, kita akan tulis P13. Jadi hanya untuk pelajar-pelajar 13 tahun ke atas saja. Kan, kalau dia lebih lagi, mungkin ada unsur-unsur yang dewasa, matang, kita akan tulis P18, iaitu untuk pembaca-pembaca universiti dan ke atas saja. Jadi kita nak laraskan supaya nanti orang tak kata, ni sekolah rendah kenapa baca konten begini. Sebenarnya ia untuk sekolah menengah atau universiti. Tapi kalau Faktapedia memang maksudnya universal, umum. Siapa-siapa boleh baca, sekolah rendah boleh baca, sekolah menengah boleh baca. Okey, jom kita mulakan sesi bedah buku kita. Alright. Kalau di sini ditulis nama pengarang, kalau kena buat nilam kan, kalau dah baca jangan tak buat laporan nilam, sebab bila kita membaca sesuatu ilmu, maklumat, pengetahuan, bila kita baca tapi kemudian kita catat, kita tulis, ilmu tu melekat tau, macam gam uhu. Tapi kalau kita baca je, dia macam masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, cepat lupa. Jadi itu antara sebab laporan nilam ini sangat digalakkan. Dan kalau di sekolah kita dah baca, rugi kalau kita tak catat. Sebab sangat mudah. Kalau nanti Kak Ain akan tunjuk setiap buku, e-buku Blink siap ada tulis pengajaran semua kan. Jadi tak perlu fikir, dah ada dah kita letakkan nilai-nilai pengajaran. Okey, pengarang kalau tak tengok Aimaisarah, dan kita di sini pun ada isi kandungan. Ni ada pengenalan, kan. Dan kemudian ni adalah tentang kelahiran. Tentang kelahiran ni kalau nak tengok, nak tahu negara yang paling ramai kelahiran dia, tentulah negara-negara yang berkapasiti besar, iaitu India, China kan. Kalau kita tengok dekat peta dunia pun besarnya dia punya panah jajahan kan. India, China menjadi nombor 1 dan nombor 2. 126,000 bayi setahun. Kalau macam kita Malaysia, Singapura, semakin kecil kawasan, tentulah semakin rendah statistik kelahiran. Kalau yang paling kecil sekali Aruba ada 6 bayi je setahun. Kepulauan Virgin Amerika Syarikat ada 7 bayi je setahun kan. Jadi sikit aja penambahan penduduknya setiap tahun sikit saja mengikut kepadatan dan juga lokasi sesebuah negara. Okey, kalau tentang kelahiran ni yang paling kita panggil info-info pelik ataupun irony atau yang memang
paling unik sekali kita kumpulkan dalam Faktapedia ni. Dan kalau nak tahu dalam ramai-ramai kan, bayi bila lahir kan, doktor first sekali akan mula-mula akan timbang berat dia berapa. Kemudian ukur daripada kaki sampai ke hujung kepala berapa, ukur lilit dia, ukur lilit kepala berapa, kemudian berapa panjang dia. Itu adalah benda yang mesti buat untuk bayi. So bayi ni selalu kalau you all lahir waktu dulu kan, kalau kita tengok dekat kita punya buku kesihatan ada tulis 3 kilo ke 4 kilo selalu dah tembam kan. Anak Kain 4 kilo seorang, 3.8 kilo dan pun 3.5 kilo sebab mak dia banyak makan waktu mengandung. So cuba tanya mama masing-masing. Mama, dulu saya lahir berapa berat saya? Selalunya 3 kilo, 2.5 kilo sampai 3.5 kilo. Ke atas lagi kalau dah 4 kilo semua ni dah besar dah. Tapi tahun 1955 ada seorang bayi yang sangat berat, yang dianggap paling berat dalam sejarah bila dia lahir dengan berat 9.9 kilo. 9.9 kilo, besar macam budak 6 bulan. So itu yang paling besar. Bayi paling besar lahir 9.97 kilogram. Tapi yang paling kecil pun ada. So bila kita cerita tentang fakta ni, kita ambillah perbezaan yang paling ekstrim. Yang paling besar ni 9.97 kilogram. Tapi bayi yang paling kecil pernah lahir adalah 245 gram saja. 245 gram ni macam mana Kain? Macam mana kita nak bayangkan? Macam sekecil apple. Macam sekecil apple. Kita kan pegang apple kan. Kalau apple Fuji lah paling besar lah. Pegang apple Fuji dekat atas tangan kita. Dan kemudian bayangkan, begitulah bayi yang paling kecil pernah lahir di dunia di California. Nama dia CB. Dan dia ni survive. Dia survive. Dia kecil sangat. Okey, kandungan paling lama selalu berapa? Ni soalan-soalan basic ni. Berapa bulan? Sila jawab. Kak Ina tengok juga. Sila jawab di komen. Berapa bulan kalau ibu-ibu kita mengandung? Berapa lama mengandung? Jangan bunting gajah tu. Berapa lama mengandung? Selalunya berapa? Jom kita tengok siapa nak menjawab ni. Nanti Kak Ain pun sedang cakap, okeylah nanti kita nak buat quiz lah kan, supaya ada interaktif daripada semua yang mendengar, boleh jawab soalan, mungkin kita akan bagi giveaway hadiah, nanti kita sedang lihat juga. Okey, kalau nak tahu, kalau kita selalu seorang wanita akan mengandung selama 9 bulan. Orang kata 9 bulan 10 hari lah. Dia selalunya dalam 40 minggu macam tu dah dijadualkan. Kalau 40 minggu belum lagi dapat. Sumi Akira kata 9 bulan 10 hari. Betul. Tepat sangat-sangat. Kalau lebih daripada 40 minggu, selalunya doktor dah kata okey. Kalau tak keluar juga, tak ada contraction, tak ada rasa, air ketuban tak pecah, mungkin kena pembedahan cesarean. Kain 42 minggu, tak rasa apa, jalan kaki, pusing ke LCC, orang kata basuh toilet kan, basuh toilet sampai 4 toilet, pergi rumah Taman Desa, pergi rumah Bukit Jalil, basuh toilet, lepas tu berjalan banyak 10,000 langkah pun 42 minggu Kain tak rasa apa. Dia tak nak turun, dia tak nak engage, jadi perlu pembedahan. Sebab bila baby lama dalam perut, kita risau oksigen makin kurang, ruang makin sempit, kan? Jadi perlu dikeluarkan. Tapi dalam sejarah, bayi yang paling lama, dia dalam kandungan, dia tak keluar-keluar 375 hari. Dia itu lebih setahun. Tahun ini masa-masa zaman dulu lah, 1945. Tahun 1945, Penny Diana Hunter. 1945 ni mungkin masa tu pengetahuan tentang perubatan belum lagi mendalam, jadi doktor pun tak ada lagi asas-asas kan, jadi mereka biarkan sampai 375 hari barulah bayi ini lahir. Jadi dia menjadi bayi paling lama dalam perut seorang wanita, selalu 9 bulan 10 hari, tapi yang ini
lebih setahun. Okey. Ni kita tengok pula bayi kembar yang paling ramai manusia ramai. Paling ramai dalam satu perut adalah 8 bayi kembar. Tapi hanya 7 yang dapat selamat kan. Kak In pun doa-doa ya Allah nak bagi kembar tapi tak ada. Gambar ni selalu keturunan, kena ada genetik. Tapi Kak In tak ada genetik kan. Okey. Itulah adalah antara perkara-perkara yang berkenaan dengan kelahiran. Kak In ambil benda-benda yang betul-betul memberi tambahan input kepada adik-adik semua. Ini yang kita nak cerita tentang orang panggil teori konspirasi kan. Teori konspirasi ada ramai yang rasa satu hari nanti kita punya pengetahuan dalam bidang sains boleh mengatasi ciptaan Tuhan. Yang ramainya saintis-saintis itulah yang dia nak cuba capai sebab dia rasa superior. Kalau dia boleh samakan ciptaan dia dalam penemuan sains dia dengan ciptaan Tuhan, dia akan jadi superior. Jadi itu antara sebab klon. Klon dalam bidang sains ini ramai sangat nak cuba, nak klonkan manusia, nak klonkan binatang. Tapi sebenarnya banyak juga yang menentang. 70 negara, kalau nak tahu, 70 negara di dunia ini mengharamkan pengklonan manusia. Maknanya jangan, tak boleh buat. Ini adalah salah di sisi undang-undang. Maknanya saintis-saintis di negara 70 negara ini tak boleh nak bereksperimentasi tentang pengklonan manusia, tak boleh sebab dia melanggar hukum agama. Jadi 70 negara tak bagi. Tapi walaupun pengklonan manusia ni kebanyakannya, majoriti tak bagi, tapi pengklonan haiwan masih lagi dicuba dan masih lagi actively sedang dilakukan oleh saintis. Dan yang sebenarnya kita dengar yang kalau Kak In selalu dengar kambing biri-biri Dolly kan, 1996. Tapi sebenarnya yang paling awal adalah klon ikan 1963 di China oleh saintis Tong Dezhou. Lepas tu kucing pun ada, tikus pun ada. Kucing yang diklonkan di Amerika 2001 nama dia Copycat. Kan? So itulah antara kelahiran ni memang kita sesuatu yang dah sampai sekarang dia masih lagi satu perkara yang macam magic tau. Kita tak boleh nak menghalang keguguran kan. Kalau gugur tu dia memang akan gugur. Kita tak boleh menghalang kematian bayi dalam kandungan. Kita tak boleh saya nak rambut dia kerinting lah, saya nak mata dia coklat lah, tak boleh. Dia memanglah macam kita panggil, selalu kita kata memang dia adalah kurniaan, dia adalah rezeki, kurniaan Tuhan kan. Macam yang ni, kalau nak tahu, kalau di beberapa tempat bayi ni akan disambut dengan pelbagai budaya. Armenia cara lain, Jepun cara lain, dekat Malaysia cara lain kan. Dan kita simpulkan di sini. Itu adalah e-buku tentang kelahiran. So kita bagi tahu yang paling bibi paling kecil berapa, macam sekecil apple. Bibi paling besar 10 kilo kan, macam satu guni beras. Kemudian bibi paling banyak yang kembar ada berapa? Ada 8 orang tapi 7 saja yang hidup. Kemudian dan pelbagai-bagai lagi fakta-fakta yang menarik tentang kelahiran. Okey. So Kak In pun dah ambil masa setengah jam. Kalau kita dah habis, kita dah habis baca e-buku kita pada peranti kita. So kita nak buka e-buku seterusnya, kita tekan X dan kemudian kita boleh terus melayari, kita boleh buka, klik terus e-buku yang lain. Yang ni Kak In nak baca yang kedua ni. Dan kita nak bedah tentang fakta pedia tentang kematian. Dah lahir, dah membesar, kemudian kita dah sampai pada usia yang kita panggil usia menurun lah kan. Dia macam hidup ni naik bukit kan. Naik bukit. Lepas tu kita akan turun bukit pula. Turun bukit ni
dah sampai usia macam Kak Ain lah. Kak Ain sekarang ni dah 40 tahun. Katalah Kak Ain dah akan meninggal dunia usia, kalau arwah mak Kak Ain 69, so Kak Ain ada lagi 29 tahun. So dia dah negatif lah, turun, kesihatan dah tak baik, mata dah start tak nampak, muka dah kedut kan. So itu adalah satu proses yang tak boleh kita halang. Walaupun kita ni billionaire, walaupun kita jutawan, tak ada orang boleh freeze masa saya tak nak tambah umur. Kan? Tak boleh. Sebab itulah fitrah lumrah dalam kehidupan. Jadi kematian ni memang kita akan lalui. Nak tak nak, suka tak suka, takut. Memang takut. Tapi itulah hakikatnya. So fakta fidyah tentang kematian ni, okey, jom kita buka dan bedah. Okey. Terbitan 2021, bermaksud buku ini masuk sistem dan didaftarkan di Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2021. Semua e-buku beliau kita daftarkan. Maksudnya dia ada kad pengenalan dia sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak dia betul-betul rasmi. Dia ada EISBN nombor dia sendiri. Dan juga dia masuk dalam sistem Perpustakaan Negara Malaysia. Okey. Ini isi kandungan. Semua orang boleh pergi, katalah orang saya nak baca yang mana ya. Teruskan, ada orang dia nak baca yang paling menarik. So dia nak baca terus di bahagian di sini dan dia nak lihat terus muka surat. Jadi dia terus flip kepada muka surat tersebut pun tak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak baca dari mula, pengenalannya macam mana pun tak ada masalah. Okey. Kematian ni kalau kita nampak, kalau kita mungkin kita hanya mengetahui sesuatu, okey, apabila kita terdedah dengan sesuatu. Kita hanya mengetahui sesuatu bila kita terdedah dengan sesuatu. Contohnya kita di Malaysia, kematian, kalau orang Islam kan kita pernah nampak jiran kita meninggal, mak kita sendiri meninggal, atuk nenek kita meninggal kan. Jadi kita nampak, oh begini bila dah meninggal, mandikan, kapankan, solat dan kebumikan untuk orang Islam. Kemudian kalau orang India, kita ada kawan kita ada jiran kita. Dulu kan ada jiran jiran Cina yang meninggal ibu dia. Jadi dia pesan, dia ketuk dan dia kata tolong jangan sapu rumah selama 7 hari. Jadi itu adalah budaya masyarakat Cina. Jadi depan tu dia pasang pacak-pacak kayu, dia buat macam opera kan. Jadi kita tak boleh dan dia bakar colok-colok dan kita tak, dan sekeliling semua jiran jangan menyapu walaupun daun kering ke ada macam-macam sampah ke, tak boleh sapu, tak boleh menyapu sepanjang 7 hari. Jadi Kak Ain hanya tahu benda tu kan. Kak Ain hanya tahu the culture untuk Chinese kalau kematiannya begitu sebab Kak Ain melalui, sebab Kak Ain bertemu pengalaman tersebut. Jadi selalu Kak Ain kata takkanlah kita nak tambah ilmu, kita nak tahu tentang sesuatu, kita kena mengalami kan. Kita tak mungkinlah boleh pergi ke semua tempat, mendalami semua kebudayaan dan juga jumpa setiap bangsa, tak boleh. Tapi itulah sebabnya kita kena membaca. Salah satu lagi cara bila untuk kita nak tahu sesuatu, kita baca, oh bila kita baca sesuatu, oh begini rupanya budaya kematian yang pelik-pelik. Seperti antara yang paling pelik adalah budaya di Sulawesi, di Indonesia, jiran kita kan. Tapi kita tak pernah dengar juga sebab jauh juga ni. Kita tak pernah sampai. Kalau Kak Ain belum, Indonesia pernah sampai Bali, pernah sampai Bandung, pernah sampai Jakarta. Tapi tak pernah sampai Sulawesi kan. Jadi untuk kita mengetahui budaya begini, kita hanya akan tahu kalau kita pernah lalui dan pernah baca. Susah nak lalui, jadi apa kata kita baca kan. Jadi menambah pengetahuan, nanti mungkin boleh masukkan dalam karangan, boleh jadikan isu-isu yang kita boleh sentuh, yang akan nampak luas pengetahuan adik ni, luas pengetahuan dia dalam ilmu-ilmu yang berbeza-beza. Itu antara kelebihan bila kita membaca. Okey, budaya pelik Taroja di Sulawesi.
Kalau kematian berlaku di Sulawesi Taroja, orang Taroja ni dia akan simpan. Dia tak akan, kalau macam orang Islam percaya secepat-cepat mungkin kan. Meninggal je cepat-cepat kita nak tanam. Macam Mak Kak Ain meninggal malam tu juga tanam. Meninggal petang pukul 3.45 petang. Jadi semua anak dapat jumpa. Pukul 10 macam tu dah selesai. Malam tu juga tanam. Sebab semakin cepat, kita percaya begitu. Semakin cepat, semakin afdal kan. Tapi kalau dengan orang Toraja di Sulawesi, dia akan simpan. Dia akan simpan mayat tu 6 bulan. So dia akan layan macam biasa. Dia akan layan macam biasa. Dia akan bagi makan, dia akan bagi rokok, dia akan lap badan mayat tersebut setiap hari dan mayat tersebut dianggap hidup. Dia tak mati lagi dan hanyalah sakit. Dan pengkebumian rasmi hanya akan berlaku selepas 6 bulan minima. Ada orang simpan sampai bertahun-tahun. Kan. So dia akan simpan dekat mana tau? Dia akan dia mula-mula sekali. Ni kalau yang seronok dengan ibuku, tengok dia ada gambar kan. Sumber foto kita tulis kat situ, Claudia Cyber, boleh search dan mungkin nak tengok lagi kan, nak dig in lagi. Saya nak tahu lebih lanjut, and then tafadhal, boleh Google search. Sebab tu kita letak sumber foto, sumber video atas semua info dalam ibu Kurat Maya ini. Boleh adik-adik Google search pula untuk dapatkan lebih pengetahuan. Okey. Kalau di Sulawesi, masyarakat Taroja ni first kali dia akan suntik dengan formalin. Sebagaimana kita cerita waktu Fakta Pidana Mumia, kan? Kalau di sana dia nak awet tu dia letak garam, kan? Lepas tu dia buang semua bahagian-bahagian organ dalaman supaya tak membusuk. Tapi kalau sekarang ni zaman mudah adalah formalin, pengawet lah, kan? Kemudian dipakaikan berlapis-lapis supaya wangi. Kemudian dia akan diletakkan di bilik paling hujung. Mana bilik yang paling hujung tu dan kena hadap ke selatan. Di situlah dia akan letakkan mayat yang dah meninggal dunia ni. Dan mereka percaya di situ terletaknya syurga. Jadi macam kita, orang Islam, kena menghadap kiblat. Kalau orang Taroja, bilik paling hujung hadap selatan. Dan kemudian makanan minum pun dihidang. You serve dia punya entrustor lah. Kalau nenek ke makcik ke datuk ke ibu bapa ke 4 kali sehari. Maknanya 4 kali sehari ni apa? Makan tengah hari, makan sarapan, makan tengah hari, makan petang, makan malam, 4 kali kan. Kemudian kalau tetamu datang, dia akan jenguk mayat dulu. Kalau datang menziarah, pergi jenguk mayat dulu. Itu adalah satu budaya yang mesti. Dan bila mereka ni, yang ni Kak Ain cerita panjang sikit sebab dia punya culture tu, budaya dia ni, bila kita baca kan, kita rasa macam muka dia sama kan. Orang Sulawesi ni dia sama muka macam kita, macam orang Melayu di Malaysia. Dia macam Nusantara kan, dia punya rumpun yang sama. Jadi bila dia punya budaya dia berbeza sangat sebenarnya, kita rasa macam this is something very very weird juga kan, irony juga, tapi kita hormatilah sebab itu kepercayaan dia kan. Tapi mungkin dia sama macam kita kan, rumpun macam rumpun Melayu, rumpun Nusantara. Tapi masyarakat Taroja ni antara sebab kenapa dia lambat kan, dia lambat nak tanam mayat ni. Minima dia adalah 6 bulan. Maksimanya bertahun-tahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun ada. Sebab utamanya adalah mahal. Proses pengkebumian sangat mahal. Kalau dah meninggal dunia ni kena korban dulu. Korbankan 6 ekor kerbau. Minima 6 ekor kerbau ni, dan kerbau ni lah yang dipercaya akan bawa si mati ke syurga. So kalau mak kaya, VIP, orang kaya, kayangan kan, dia tak ada masalah lah, dia boleh korbankan sampai 100 ekor kerbau kan. Tapi kalau orang biasa, petani, orang kampung, orang yang kerja rencam, tentunya mereka tak ada
tak ada pendapatan yang tinggi. Jadi mereka perlu masa untuk menabung dan memastikan boleh beli 6 ekor kerbau untuk dikorbankan. Bila dah korbankan tu, barulah dah cukup duit nak beli kerbau yang nak dikorbankan, baru boleh buat proses pengkebumian. Selain daripada kerbau yang nak kena dikorbankan, kena juga sabung ayam. 6 ekor kerbau minima dan sabung ayam 3 ekor minima. Tapi selalunya mereka berpuluh-puluh lah, 50 ekor tu biasa kan. Dan ini dianggap mampu menyucikan mayat-mayat yang akan dikebumikan. So bila dah cukup duit, nak buat pengkebumian, 6 ekor kerbau dah ada, 50 ekor ayam nak bertarung ada. Selepas itu mereka akan mula mencari lokasi yang paling sesuai untuk letakkan mayat, pindahkan daripada bilik paling hujung selatan di rumah masing-masing tu, dia akan letakkan di lokasi perkuburan. Tapi lokasi perkuburan dia bukan macam kita bawah tanah kan. Mereka cari gua batu kapur. Kalau tinggi, lagi bagus. Kalau macam orang Cina, jerat Cina, atas bukit lagi bagus. Feng shui dia bagus kan. Kena ada sumber air lagi bagus. So nampak taman-taman jerat Cina di Nirwana, dia mesti ada macam air kan. Dia kena ada fountain. Itu semua menambah feng shui. Tapi kalau masyarakat Toraja, dia percaya semakin tinggi, semakin mulia, semakin dekat nak naik ke langit, lebih mudah nak pergi syurga. Dia rasa macam itulah. Kemudian dia tak tanam lah, dia letak macam ni. Ni ada gambar kan? Dia akan letak gambar dekat situ. Dan dia akan ada, setiap mayat ada satu patung peneman. Patung peneman ni dia kena ukir, dia kena tukang. Semakin rapat wajah patung peneman tu, semakin mahal, dan selalunya dalam RM7,200. Jadi itulah proses pengkebumian oleh masyarakat Taroja ni mahal. Jadi itu yang buat kami lama simpan mayat, sebab terlampau mahal. Kena siapkan kerbau, kena siapkan ayam sabung, kena cari lokasi tinggi, gua batu kapur, dan kena ada patung peneman. Dan juga mereka pun ada setiap bulan Ogos, dalam kalender mereka, setiap bulan Ogos dia ada acara pergi pula ke perkuburan tu, tukar baju, arak mayat ni, tukar persalinan, letak kalau tengok gambar ni, ada handphone, ada cermin mata, ada macam apa tu, macam tasbih ke apa tu bukan, macam ada tali apa ni, tali rantai, sama konsep, sama perasan tak, sama sangat macam mumia kan. Masa kita buat fakta mumia kan, mumia ni mesti ada air barli, ada roti, diletakkan minyak wangi kan, sebagai bekalan. Itu kepercayaan kan, jadi kita hormati kepercayaan masing-masing. Okey. Toraja kalau tadi dah habis dah. So antara yang Kak Ain tak sentuh semua. Tapi Kak Ain sentuh yang paling menarik. Yang ini pula, ini dah viral dah ni, Coffin Dance kan. Coffin Dance ni lagunya sangat-sangat orang dah jadikan satu siulan, dah jadi jingle kan, yang Kak Ain pun tahu sebab banyak YouTuber pakai balik dan dijadikan satu benda yang viral. Sebenarnya dia bermula dengan di Ghana, kalau upacara kematian dia, tentang kematian dia di Ghana, dia akan ada coffin dance ni, dan dia dibuat sebab dia nak ceriakan keluarga yang sedih. Jadi dan dia percaya kelahiran semula. Dia percaya kepada kelahiran semula. Kelahiran semula ni ada beberapa yang percaya. Masyarakat India percaya kelahiran semula kan. Kalau macam masyarakat Mesir Purba pun percaya pada kelahiran semula. Kalau macam masyarakat Ghana pun percaya. So kelahiran semula ni dia rasa macam
lebih bahagialah. Dan mesti diraikan, bukan diratapi, bukan sedih. Sebab itu dia ada coughing dance tu yang membuatkan nak ceriakan keluarga. Kan, dan irama dia tu, itulah irama yang membuatkan semua orang rasa lagu ni lagu kematian sebenarnya. Kan. Yang ini pun sama, Tarian Atas Kubur juga dah oleh orang-orang di Taiwan. So ada beberapa lah yang buat begitu. Okey. Antara yang menarik lah pada Kak Ain. Kalau Kak Ain lah. Kak Ain suka kan. Ada banyak ni tapi kita takut tak ada masa. Kalau yang Kak Ain rasa unik juga adalah di Korea Selatan. Di Korea Selatan ni tanah mahal, sama macam Singapura kan. Kehidupan mahal kan. Kalau kita pergi tengok YouTuber kakak Korea, dia adalah orang Korea Selatan yang duduk di sini kan, bekas pramugari, dan kemudian dia dah menetap pun di sini. Jadi dia selalu kata murahnya dekat Malaysia kan, kalau dekat Korea mahal. Kalau kalau sewa rumah mahal, nak beli rumah macam mustahil. Sebenarnya di Korea Selatan tanah juga sangat mahal. Jadi selalu nak tanam memang tak ada option tanam sebab tanah sangat mahal. So sama ada bakar dan selalu kalau di Korea dia bukan bakar kalau orang putih, dia bakar masukkan dalam dia punya pasu tu kan, pasu macam vas dia, lepas tu letak dekat atas tempat yang tinggi sebagai mengingati keluarga yang dah pergi. Tapi kalau dengan masyarakat Korea yang dah meninggal dunia, kematian dia akan bakar dan kemudian tukar debu tu jadi apa tau? Dia tukar debu tu jadi ni. Dia jadi manik. Dia jadi manik-manik. Yang macam kristal, yang colourful. Dan akan dimasukkan dalam bekas. Jadi debu mayat tu dia tak jadi debu mayat. Ditukarkan jadi batu-batu kristal. Dan dia jadi satu yang disimpan begitulah, disimpan dalam bekas macam tu. Dan kosnya dalam RM3,600. So majority rasa ini lebih murah, lebih lagi boleh diselesaikan dengan cepat lah. Tapi kalau nak tanam RM25,000 sebab kos tanah sangat mahal di Korea. Kak Ain baca ni, Kak Ain kata nampak kan berbeza sangat tentang kematian ni, berbeza pada bangsa, berbeza pada agama dan berbeza pada negara. Disebabkan tanah dia kecil membuatkan dia beradaptasi kepada pilihan-pilihan lain selain daripada tanam di dalam tanah. Okey. Kalau dekat Tibet, ni pun negara juga. Kalau dekat Tibet dia pakai sky burial. Dia akan letakkan mayat di kawasan tinggi supaya dimakan oleh burung herring. Burung yang dia punya macam yang kejap ada tak gambar. Tu dia. Dia punya paruh tu macam tu kan. Dia macam helang, ganas, memang makan bangkai. So kebanyakannya kalau di Tibet mereka akan gunakan konsep pengkebumian di langit. Diletakkan paling tinggi dekat pegunungan. Sebab apa? Sama juga tadi kita bagi tahu tu. Perbezaan ini berlaku sebab di Tibet tanah dia beku. Jadi dia sukar nak tanam mayat. Dia tak boleh nak gali pun susah kan. Nak gali pun susah, jadi macam mana nak tanam. Dan itu sebabnya dia letakkan begitu. Dan mereka percaya tubuh yang orang yang dah mati ni memang dah kosong. Tak ada apa-apa makna. Jadi tak apalah, bagi makanlah burung herring ni kan. Jadi roh tu dia percaya bahawa roh ni dah beralih dah ke alam lain. Jadi jasad dah tak ada, tak membawa makna, tak apa. Jadi bagi makan pada burung. So itu kepercayaan di Tibet. Okey. Kalau di antara juga yang paling yang zaman dulu ni banyak boleh baca. Siapa nak tahu lebih lanjut, ada pelbagai ni kena baca. Jadi Kak Ain sentuh yang paling ekstrim, atau pada Kak Ain rasa
Oh, benda yang barulah. Kak Ain pun baru tahu. Okey, pengkebumian angkasa. Pengkebumian angkasa pun sesuatu yang sebenarnya kalau kita rasa oh, ni mesti benda baru kan? Kita rasa, oh, ni mesti teknologi baru. Tak, sebenarnya tahun 1997 dah mula dah. 1997 dah mula, dimulakan pioneer dia, dia punya founder dia, Celestis Space Funeral Ashes Services. Dia mulakan dengan dilancarkan roket di udara dan membawa bersama abu mayat pelanggan-pelanggan dia. So abu mayat tu macam tu, kapsul tu dah masuk dalam kapsul tu, nanti dah sampai ke angkasa dia akan lepaskan, lancarkan dan nanti abu tu akan berterbangan lah. Kan. So dengan harapan dia pelanggan-pelanggan ni harap keluarga tersebut roh si mati akan bebas laksana bintang-bintang di angkasa raya kan. Jadi ini bukan benda baru, bukan teknologi yang baru, 1997 lagi dah mula. Dan kosnya, ni boleh pergi tau, pergi tengok website, kalian pergi tengok. Celestis Space Funeral Ashes Services ni, dia letaklah harga-harga. Kalau dekat mana, dekat mana nak lancarkan roket tu, semakin jauh, semakin mahal harga dia. So dia start off tu, dia tulis tu. Celestial Journey ni, kalau paling starting at $12,500 US dollar. So itu yang starting at dia. Tapi ada juga yang murah, 9,980 sampai ke 50,000 ringgit. So kalau Puan Mus lihat dia buat cerita andai remaja jadi angkasawan, andai bumi hancur, andai mentari terpadam. Cerita Puan Mus nanti kalau kita akan ada sesi e-buku bedah, resensi e-buku dengan Puan Mus, semuanya cerita tentang Bima Sakti, apa ni, angkasa raya, planet-planet, lingkaran. Jadi yang ini pun sama. Dia akan melepaskan abu mayat menggunakan roket. Okey. Kan kita dah cakap dah fakta pedia ni benda yang paling ekstrim dekat hujung sini dengan benda yang paling ekstrim kat hujung sini. Tentang kelahiran bayi paling besar 10 kilo, bayi paling kecil macam apple. So kalau kita asyik dengar, dekat bumi ni selalu orang tanam, selalu orang simpan mayat, jadikan mumia kan, beberapa budaya. Kemudian bakar, kemudian dekat Korea Selatan jadikan manik-manik. So ada yang lebih ekstrim lagi, letakkan abu paling tinggi ke angkasa raya menggunakan roket, menggunakan khidmat kapal angkasa. So dekat atas sekali yang paling ekstrim adalah begitu. Saya kat bawah sekali yang paling ekstrim juga adalah bila dikuburkan di lautan. Paling bawah kan, laut kan dikatakan laut dalam ni sebenarnya manusia belum lagi teroka kan. Dia ada 7 lapisan laut sebenarnya. Kita tak pernah lagi sampai ke laut dalam yang gelap tu, yang ada ikan anglerfish kan, yang kita tak pernah sampai sebab dia terlalu gelap dan tak sesuai dengan walaupun pernafasan pakai tank oksigen tak sesuai. So antara yang ekstrim juga adalah bila tentang kematian ni berakhir dengan perkuburan di lautan, dan ini sebenarnya dah dibuat, dah biasa dibuat di Amerika Syarikat dan United Kingdom, dan selalunya dibuat bila orang tu adalah Marine. Dia adalah askar, apa orang panggil, tentera laut. Bila dia tentera laut, dia punya penghormatan terakhir adalah melepaskan mayat di lautan. Tapi orang biasa pun boleh juga buat, cuma kos dia agak tinggi, 12,000, bermula 12,000, dan dia ada syarat yang sangat ketat. Dia bukan biasa-biasa. Satu, mayat tu perlu bebas dari sebarang penyakit. Tak boleh ada penyakit lah. Kalau tiba-tiba ada COVID kan, COVID masukkan dalam air, dah jadi satu penyebaran. Kalau orang tu ada penyakit berjangkit, dah jadi satu penyebaran. Binatang-binatang ikan kat dalam tu, ketam, semua pula yang sakit. Jadi orang kalau dia nak dapatkan perkhidmatan, menghabiskan hayat dia dan kemudian nak
letakkan mayat dalam laut, dia mesti bebas dari sebarang penyakit. Kemudian mayat dia tak boleh diawet. Maksudnya dia tak boleh letak formalin, tak boleh letak bahan pengawet, tak boleh letak garam, tak boleh nak bagi. Dia kena hancur. Dia kena hancur supaya dia bersepati. Kalau dia diawet, nanti tengok-tengok terapung kan, dekat pergi negara mana pula dihentam-hentam ombak kan, kemudian sampai negara lain pula dia turunkan macam tu dalam gambar tu di surat 45, diturunkan di Amerika Syarikat, diturunkan di laut di United Kingdom. Oleh sebab dia awet, dah sampai ke negara kita pula kena selesaikan ada mayat ni sampai. Sebab tu dia mesti tak boleh diawet dan dia mesti hancur nanti dekat dalam laut tu. Kemudian dipakaikan baju biodegradable. Biodegradable ni tak boleh plastik, tak boleh benda-benda yang nanti ikan datang nak makan, ikan pula yang tersekat dekat sini, tercekik, jadi tak boleh. So baju dia pun mayat tu mesti dipakaikan dengan baju biodegradable. Dan kemudian keranda pun kena dibuat oleh kayu semata-mata. Sebab apa? Sekali lagi biar dia hancur habis kan. Dan juga keranda tersebut akan ditambah dengan bebanan berat 200 kilogram. Kenapa? Supaya dia tak timbul lah. Kan manusia ni kalau macam mangsa-mangsa yang mati lemas kan, bila dia dah kembung kan, badan dia dah kembung dengan air semua, dia akan timbul kan, mangsa ni mayat-mayat yang mati lemas ni akan timbul. So tu yang mereka tak nak, dia akan beratkan lagi keranda tu dengan bebanan berat tambahan 200 kilo supaya dia pergi dasar laut dan dia tak naik-naik, dia tak timbul. Jadi ini antara perkhidmatan pengakhiran tentang kematian kalau di UK dan juga di Amerika Syarikat boleh dapatkan perkhidmatan ini. So beberapa lagi kan, ada orang dia nak diingati akhir hayat dia sayang sangat kan dengan motor Harley Davidson dia, jadi dia nak dikuburkan dengan motor Harley Davidson dia. Ada orang seorang lelaki ni dia nak juga di Thailand, dia nak juga kahwin dengan seorang perempuan yang walaupun dah mati, dah mayat, dia nak juga kahwin. So itulah antara benda-benda yang terkumpulnya fakta tentang kelahiran. Manusia bermula dengan kelahiran dan juga diakhiri dengan kematian. Bagaimana budaya, agama dan negara yang berbeza membuatkan tata cara untuk jadi kita santuni mayat tersebut pun berbeza-beza. Jadi okey, kita dah habis dah. InsyaAllah Kak Aimaisarah akan kita stop share sekejap. Kak Ain akan bersama lagi untuk kita bercerita tentang fakta-pedia yang lain pula. Ada pelbagai dan kalau nak tahu semuanya memang Kak Ain cuba ambil yang paling ekstrim, Kak Ain cuba ambil yang paling, Kak Ain pun tak tahu bila Kak Ain search kan, Kak Ain kata this is new kan, this is so irony, this is interesting kan, bila Kak Ain letak dan Kak Ain jadikan dia dalam bentuk penceritaan. Kan kalau boleh baca tadi kan, kita tak macam tulis saja. Di Tibet macam tu kita ceritakan juga kenapa kan, dan juga masyarakatnya macam mana. Jadi bila baca macam baca storytelling kan, jadi itulah harapan Kak Ain, dan semoga akan ada yang apa ni, bila kita satu yang Kak Ain nak tutup tentang resensi buku tentang kelahiran dan tentang kematian ni, Kak Ain nak tutup dengan ingatan bahawa begitulah kita dalam kehidupan. Kita akan lalui satu cycle, kita akan lalui satu hitaran kehidupan. Kita lahir dulu muda, kita kuat dan kemudian kita akan mula menghadapi masa tua, masa tak sihat, dan hujungnya tak boleh tidak
jutawan ke, bilioner ke, raja ke, kan, VIP ke, walaupun mereka cuba untuk mengelak kematian, tak boleh tidak akan meninggal dunia juga. Jadi satu, kita syukurilah nikmat kehidupan ini, kan. Dalam ramai-ramai sperma dan juga ovum daripada ibu bapa kita yang berjuta-juta tu, kita ni yang terpilih. Jadi tentulah kita yang paling terbaik. We are the best. Kan, dalam ramai-ramai kita lah yang lahir. Allah beri kita, Tuhan beri kita peluang untuk hidup. Jadi gunakanlah masa dalam kehidupan ini untuk kita buat juga yang terbaik. Belajar pun nak yang terbaik. Kalau bekerja iklil, bekerja pun yang terbaik. Kalau buat laporan nilam, nak buat yang terbaik. Kalau nak baca buku-buku yang terbaik. Sebab kita ni dah terbukti dipilih daripada berjuta-juta pilihan yang lain. Kita ni yang dipilih, kan. Dan pada hujungnya kematian itu pasti. Jadi pastikanlah kita tak pernah ada manusia tahu tarikh kematian dia. Betul tak? Tak pernah ada manusia tahu tarikh kematian dia. Jadi kita sentiasa dalam keadaan berbuat baiklah sepanjang masa. Hargailah orang yang sekeliling kita. Cakap baik-baik dengan mak abah, hormati guru-guru, sebab kita tak tahu bila esok ni lepas tidur bangun lagi ke tak. Esok ni ramai yang kena COVID, boleh sembuh ke tak, kan. Esok ni ada gempa bumi dekat Indonesia, sampai rasa gegaran di sini, hidup lagi ke tak. Oleh sebab ketidaktentuan usia dan hayat kita ni, kita tak tahu bila kita mati. Jadi berbuat baiklah setiap saat dan masa, sebab kita tak tahu bila hayat kita ni akan berakhir dan kita akan temui kematian. Jadi itu conclusion Kak Ain untuk resensi buku Faktapedia. Kepada semua, terima kasih sangat-sangat sebab bersama. InsyaAllah Jumaat 9 malam, 10 malam, kita akan ceritakan sesuatu yang berinformasi, bermaklumat, dan kita akan jumpa minggu depan. Kak Ain doakan yang terbaik untuk semua. Kekal sihat, kekal selamat. Semoga kita semua jauh daripada COVID. Kalau kena, semoga hanya gejala-gejala kecil dan cepat sembuh. Semoga semua dalam keadaan yang positif, baik dan juga bersemangat. Okey Syafiqah. Terima kasih juga Kak Ain ucapkan kerana bersama dalam Kak Ain punya live. Afi, terima kasih. Farha, Sufara, terima kasih. Jom kita baca siapa yang bersama ni. Dan terakhir sekali, komen Kak Ain ni dia tunjuk yang paling latest, kan. Yang paling latest itulah Afinas. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Minggu depan Jumaat 9 malam. Assalamualaikum. Kuku kuning sebab makan nasi goreng kunyit tadi. Okay, bye. Assalamualaikum.